Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Haziq bin Ayub, nombor metrik 068305. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan permasalahan-permasalahan yang berlaku ketika membaca surah selepas rukun Al-Fatihah dalam solat. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan hukum membaca surah tidak mengikut turutan seperti di dalam mushaf ketika solat. Imam Nawawi radhiyallahu anhu ada menyebut di dalam kitabnya, iaitu Majmu' Syarah Al-Muhadzab, iaitu hukum seseorang yang membaca surah tidak mengikut turutan seperti mana di dalam mushaf, iaitu Al-Quran, maka hukumnya adalah makruh. Sebagai contoh, pada rakaat yang pertama dia membaca surah yang keempat di dalam Al-Quran, dan pada rakaat yang kedua dia membaca surah yang kedua di dalam Al-Quran. Dan contoh lain, pada rakaat yang pertama dia membaca surah Al-Ikhlas, dan pada rakaat yang kedua dia membaca surah Ad-Duha. Jadi dia membaca surah tidak mengikut turutan seperti mana di dalam mushaf, dan hukumnya adalah makruh. Menurut pendapat seorang ulama Arab Saudi, iaitu Syekh Ibn Uthaymin, berpendapat bahawa seseorang itu tetap mendapat pahala sekiranya dia membaca surah tidak mengikut turutan seperti di dalam Al-Quran. Cuma perbuatannya itu dianggap sebagai tidak beradab terhadap Al-Quran. Adapun solat tersebut masih lagi sah dan tidak terbatal, dan tidak menjadi satu mudarat mahupun kesalahan untuk dia meneruskan solatnya. Cuma afdal sekiranya dia membaca surah mengikut turutan seperti mana di dalam Al-Quran, kerana bertujuan untuk meraihkan. Wallahu a'lam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danish Amsyar bin Hisham, nombor metrik 065392. InsyaAllah saya akan menerangkan satu lagi permasalahan berkaitan dengan permasalahan selepas rukun membaca Al-Fatihah. Satu permasalahan yang akan saya bangkitkan ialah, adakah makmum dituntut untuk membaca surah selepas surah Al-Fatihah dibacakan oleh imam? Baik, kita lihat secara umum dulu, secara asas. Secara asasnya, membaca surah selepas Al-Fatihah dalam solat ni merupakan sunat hai'ah yang disunatkan sebagai ittiba', iaitu mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i, meninggalkan membaca surah selepas surah Fatihah ini adalah makruh. Maka adalah sunatlah untuk kita membaca surah selepas surah Al-Fatihah ini bagi imam dan juga munfarid, seorang yang solat seorang diri. Tak kisah sama ada dalam solat jahar, iaitu solat yang dibaca kuat, dan ataupun solat sir, solat yang dibaca perlahan. Baik, tuntutan untuk membaca surah selepas surah Al-Fatihah ni ke atas makmum dia berbeza. Bagi solat jahar berbeza, bagi solat sir, dan juga begitu juga dengan permasalahan bagi makmum yang masbuk. Baik, yang pertama solat jahar. Sekiranya makmum dengar bacaan imam, tidak disunatkanlah ke atas makmum untuk membaca surah selepas surah Al-Fatihah. Jika membacanya juga hukumnya akan jadi makruh, bahkan boleh menjadi haram jika mengganggu jemaah yang lain. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 204, yang bermaksud, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah ia dengan teliti, serta diamlah supaya kamu beroleh rahmat. Yang keadaan kedua pula dalam solat jahar, sekiranya makmum tidak dapat dengar bacaan imam, maka barulah dituntut ke atas makmum tersebut untuk membacanya. Bagaimanapun, hendaklah makmum tersebut membaca secara sir sahaja, kerana makmum ditegah daripada membaca secara jahar di belakang imam. Baik, yang kedua, solat sir.
makmum dituntut untuk membaca surah selepas surah Fatihah dalam solat sir, kerana makmum tak dapat dengar bacaan imam waktu tu. Jadi jika pada waktu solat sir tersebut imam baca kuat, imam baca jahar, maka dia akan berubah seperti mana dalam solat jahar. Kiranya makmum tak disunatkan untuk baca surah selepas surah Fatihah. Bahkan makmum dituntut untuk mendengar bacaan imam seperti mana dalam keadaan solat jahar. Yang tadilah. Okey. Yang ketiga dan yang terakhir iaitu makmum yang masbuk. Okey, makmum yang masbuk ni ada tiga keadaan. Yang pertama, keadaan di mana makmum tertinggal 2 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua. Yang kedua pula, selalunya dalam solat fardu maghrib, sekiranya makmum tertinggal rakaat 3 dan langsung tak dapat tinggal ikut imam, lepas salam pun sama. Dan yang keadaan ketiga di mana imam dah rukuk pada mana-mana rakaat saja, makmum baru nak ikut ketika itu. Okey, kita pergi pada keadaan yang pertama dulu. Keadaan yang pertama, makmum tidak sempat mengerjakan rakaat pertama dan rakaat kedua bersama imam dalam sembahyang, selalunya fardu zuhur atau isyak lah. Adalah disunatkan untuk membaca surah selepas surah Fatihah pada rakaat terawal yang didapatinya bersama imam. Contohnya, seorang makmum baru mengikuti jemaah sedangkan imam sudah berada pada rakaat ketiga dalam sembahyang fardu zuhur atau isyak. Yang kedua pula, dalam keadaan kedua tadi, dalam solat fardu maghrib tadi, menurut Imam As-Said Al-Bakri rahimahullah, sunat dia baca 2 surah pada rakaat ketiga yang dikerjakannya sebagai ganti surah yang tidak dibacanya pada rakaat yang pertama dan kedua tadi. Dan manakala yang ketiga pula, keadaan di mana imam dah rukuk, dia baru nak ikut, kiranya dalam keadaan tersebut, maka dengan sendirinya bacaan surah selepas surah Fatihah juga terlepas daripada tanggungan makmum. Seperti mana sama saja halnya macam bacaan surah Fatihah terlepas daripada tanggungan makmum dan ia ditanggung oleh imam. Baik, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azri bin Abdullah. Nombor matrik 068816. Hari ini saya akan mengupaskan tentang isu-isu semasa berkaitan dengan hukum membaca sama ada satu surah lengkap atau sebahagian daripada surah. Kadang-kadang ketika kita melaksanakan solat, baik solat wajib ataupun solat sunat, maka setelah membaca surah Al-Fatihah, kita disunatkan membaca sebahagian ayat-ayat Al-Quran. Sebahagian orang ada yang membaca satu surah dengan sempurna, ada sebahagian pula hanya membaca 3 atau 5 ayat saja dari sebuah surah. Bahkan kadang-kadang ada yang membaca 1 ayat saja dari sebuah surah Al-Quran. Jadi bagaimana hukum membaca 1 ayat Al-Quran saja dalam solat? Bagi menjawab soalan itu, membaca 1 ayat saja dari sebuah Al-Quran dalam solat hukumnya dibolehkan. Bahkan menurut para ulama, membaca basmalah sahaja setelah Al-Fatihah hukumnya juga boleh mendapatkan kesunahannya membaca ayat Al-Quran. Sebagai contohnya, membaca Alif Lam Mim dari ayat pertama surah Al-Baqarah. Hal ini disebutkan oleh Syekh Zainuddin bin Al-Malibari di dalam kitab-kitab Fathul Mu'in, yang bermaksud disunatkan membaca 1 ayat atau lebih banyak dari 1 ayat, dan yang paling utama membaca 3 ayat setelah membaca surah Al-Fatihah. Meskipun kita dibolehkan untuk membaca 1 ayat sahaja setelah membaca surah Al-Fatihah, namun lebih afdal dan sangat disunatkan untuk membaca 1 surah penuh. Jika tidak mampu sekalipun, paling sedikit sekurang-kurangnya membaca 3 ayat. Sebagai contohnya, kita boleh membaca surah Al-Kawthar. Hal ini demikian kerana surah tersebut merupakan surah Al-Quran yang paling pendek yang berisi 3 ayat. Perkara ini ada juga dituliskan dalam kitab Al-Taqriratus Sadidah, yang mana pengarang kitabnya ada menyebutkan
bahwasanya membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah disunatkan bagi imam dan orang yang solat sendirian. Ia juga disunnahkan kepada makmum yang tidak mendengar bacaan imam. Dan yang paling utama dan yang paling penting, membaca 3 ayat atau lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Haziq bin Badrul Hisham. Nombor metrik 065369. Baiklah, saya akan teruskan kepada permasalahan yang seterusnya. Jadi persoalan dia adalah, adakah sah solat sekiranya seseorang itu terlupa membaca surah selepas membaca Al-Fatihah dalam solat? Dan adakah perlu untuk seseorang itu sujud sahwi ketika dia terlupa untuk membaca surah? Jadi jawapan dia adalah, hukum bagi perkara tersebut adalah sah dan tidak perlu sujud sahwi. Kerana apa? Kerana kita kena tahu bahawa sunat di dalam solat terbahagi kepada 2, iaitu sunat ab'ad dan juga sunnah hai'ah. Sunat ab'ad adalah sunnah yang jika dilakukan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak membatalkan solat, tetapi perlu untuk sujud sahwi. Dan manakala sunat hai'ah pula adalah sunat yang dilakukan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan juga tidak akan membatalkan solat, dan tidak perlu untuk sujud sahwi jika tidak melakukan sunat hai'ah. Maka surah yang dibaca selepas bacaan Al-Fatihah adalah sunnah hai'ah. Dalilnya adalah daripada sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Atha, yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraish. Kata Ibnu Juraish, akhbirni Atha annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul fi kulli salatin yaqra'u fama asma'na. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asma'nakum wa ma akhfa anna akhfayna ankum wa in lam tazad ala ummil Quran ajza'at wa in zadat fa huwa khairun. Maksudnya, Atha menghabarkan kepada aku bahawa beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dalam setiap solat dibaca surah, iaitu surah selepas Al-Fatihah. Apa yang diperdengarkan oleh Rasulullah kepada kami, kami perdengarkan kepada kalian. Dan apa yang baginda baca secara perlahan, kami baca secara perlahan. Jika kami tidak menambah apa-apa selepas Ummul Quran, maka salat kamu tetap sah. Dan jika kamu menambah, maka ia lebih baik. Hadis riwayat Bukhari. Jadi terdapat juga Imam An-Nawawi dalam kitabnya Ar-Rawdah At-Talibin wa Umdah Al-Muftin, beliau berkata, ada pun selain sunat ab'ad, iaitu sunnah hai'ah, maka tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi jika dia meninggalkannya. Inilah pandangan yang sahih lagi masyhur. Jadi dapat kita perhatikan di sini bahawa jika kita terlupa ataupun seseorang itu meninggalkan surah selepas bacaan Al-Fatihah, maka dibenarkan dan juga tidak perlu untuk sujud sahwi. Tetapi jika itu imam yang meninggalkan ataupun terlupa membaca surah, maka ada 2 hukum kepada makmum di sini. Hukum yang pertama adalah jika makmum tersebut merupakan makmum yang masbuk, tidak sempat membaca atau menghabiskan Al-Fatihah, maka dia boleh untuk terus rukuk dan mengikuti imam. Tetapi yang kedua adalah jika makmum tersebut adalah seorang makmum yang muwafiq, maka dia perlu untuk terus menghabiskan Al-Fatihahnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit bahawa Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Maksudnya, tidak ada solat bagi sesiapa yang tidak membaca pembuka Alkitab, iaitu Al-Fatihah. Jadi dapat kita fahami di sini bahawa jika kita solat sendiri, maka tidak mengapa dan tidak perlu sujud sahwi. Tetapi jika kita seorang makmum, jika kita masbuk, maka boleh untuk kita tidak membaca dan terus mengikuti pergerakan imam. Tetapi jika kita seorang makmum yang muwafiq, maka perlu untuk kita menghabiskan Al-Fatihah tersebut.
selagi tidak melebihi 3 perbuatan imam. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih.